Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembentangan saya bagi tugasan yang kedua. Pembentangan ini meliputi tentang cerpen dan sajak. Untuk cerpen, pembentangan ini meliputi tentang rangka idea, sinopsis cerita dan storyboard. Okey, tajuk yang saya ingin karang ialah Pedih yang Kutelan. Tema bagi cerpen yang saya ingin buat ialah ketabahan dan kegigihan seorang pelajar yang dibebani pelbagai masalah sewaktu sedang gigih mencari ilmu pada zaman pandemik. Persoalan pada cerpen yang saya buat ialah ketaatan seorang anak terhadap ibunya walaupun ibunya sering membuatkan dia kecil hati. Selain itu, kegigihan seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Terdapat 3 watak aktif dalam cerpen saya, iaitu yang pertama ialah Suraya, Ibu dan Hana. Suraya merupakan seorang anak kepada ibu. Dia juga merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Suraya juga seorang pelajar jurusan Matematik Universiti Malaysia Terengganu. Ibu merupakan ibu kepada Suraya. Sikapnya yang tak bersikap adil kepada anak-anaknya, terutamanya pada Suraya. Ibu juga sering salah faham terhadap Suraya. Watak yang ketiga ialah Hana. Hana merupakan kawan baik kepada Suraya. Selalu menjadi pendengar setia setiap kepada masalah Suraya. Hana juga merupakan seorang pelajar jurusan kejuruteraan di salah sebuah universiti awam di Malaysia. Terdapat 3 latar, iaitu pada yang pertama ialah latar masa, iaitu pada zaman sekarang, di mana Surya yang kini bekerja di sebuah pejabat perbankan. Selain itu, pada tahun 2020, di mana Suraya dan Hana masing-masing sedang belajar di peringkat ijazah. Yang ketiga ialah latar masa waktu pagi, di mana Suraya mengikuti pembelajaran secara atas talian dan waktu di mana dia dan ibunya sering bertengkar. Yang kedua ialah latar tempat. Yang pertama sekali ialah rumah Suraya, di mana Suraya mengikuti pembelajaran di atas talian di rumahnya dan di tempat di mana dia dan ibunya sering bertengkar juga. Latar tempat yang kedua ialah tepi pantai, di mana contohnya Suraya sering bertemu dengan Hana, rakan karibnya, kerana ingin meluahkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pejabat, di mana tempat Suraya bekerja setelah menamatkan zaman belajarnya. Untuk latar masyarakat, yang pertama, masyarakat yang cinta akan ilmu, di mana Surya dan Hana masing-masing melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Yang kedua, masyarakat yang prihatin. Hana yang prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh Suraya, sebab Suraya ni selalu berkongsi masalah yang dihadapi kepada Hana. Yang ketiga, masyarakat yang tidak adil, di mana ibunya selalu tidak menjelajahi Surya dalam apa jua perkara. Untuk plot, yang pertama ialah permulaan, di mana Suraya sedang mengemas meja di pejabatnya. Dia terpandang gambar dia dan ibunya. Dia teringat kenangan pada tahun 2020 di mana dia sedang mengikuti pembelajaran secara bayar. Yang kedua ialah perkembangan. Suraya berusaha dengan gigih menyiapkan tugasan yang perlu dihantar dalam masa yang terdekat. Selain itu, Suraya juga dikerah oleh ibunya untuk melaksanakan semua tugas di rumah tanpa dibantu oleh adik-adik yang lain kerana dia merupakan anak sulung kata ibunya. Untuk klimaks,
Suraya tertekan kerana banyak kerja yang perlu disiapkan dalam masa yang terdekat. Ibu dan adik-adiknya seakan tidak memahami keadaan Surya. Suraya sering menangis kerana terasa beban di bahunya sungguh berat. Yang keempat ialah pelarian. Suraya hanya mampu bersabar dengan perangai ibunya dan azam untuk membuktikan bahawa dia boleh buat ibunya bangga, dan akhirnya ibunya sedar akan bahawa kesenangan pada hari ini, iaitu pada zaman Suraya sudah bekerja, di mana Suraya menanggung segala kehidupan ibunya dari segala jenis kos. Untuk teknik plot, iaitu yang pertama, imbas kembali. Surya mengimbas kembali peristiwa pada tahun 2020 ketika dia sedang mengemas meja di pejabatnya. Yang kedua ialah dialog, perbualan antara Surya dan rakan baiknya Hana tentang luahan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ialah monolog. Surya berkata-kata dalam hatinya tentang apalah nasibnya sehingga terlalu banyak tekanan yang perlu dihadapi. Yang keempat ialah konflik. Konflik antara watak Suraya dan ibunya tercetus apabila ibunya mengarah Suraya untuk melakukan pelbagai kerja walaupun Suraya telah memberitahu ibunya bahawa dia banyak tugasan yang perlu dihantar. Sinopsis bagi cerita saya ialah Suraya merupakan seorang pelajar di sebuah universiti. Ekoran daripada kes popular yang berada di kalangan masyarakat pada masa kini, iaitu COVID-19, semua aktiviti pembelajaran secara bersangka ditanggungan kepada atas talian. Saya bersangka pembelajaran secara atas talian bukanlah semudah yang dilihat seperti berkurung dalam bilik dan menyiapkan semua tugasan. Ibu Suraya seakan tidak memahami situasi yang Suraya hadapi. Namun, demi menggapai cita-cita yang Surya impikan, terpaksa berusaha dengan bersungguh-sungguh walaupun banyak pahit yang perlu ditelan. Untuk storyboard saya, ucapan saya ialah pada permulaannya, Suraya mengimbas kembali kenangan pada tahun 2020 di mana dia sedang sibuk menjalani pembelajaran secara maya. Dia sedar pada waktu itu merupakan tahun yang mencabar baginya kerana sering bertengkar dengan ibunya kerana ibunya seakan tidak memahami keadaannya sebagai seorang pelajar. Untuk perkembangan, Surya sedar bahawa pembelajaran secara maya bukanlah semudah yang disangka. Banyak tugasan yang perlu disiapkan dan dihantar. Tambahan pula, ibunya sering menyuruh Suraya melakukan kerja rumah tanpa bantuan adik-adik yang lain. Suraya tertekan pada banyak kerja yang perlu disiapkan dan ibunya sering memarahinya kerana tidak melakukan kerja yang disuruh. Pengakhiran, Surya hanya mampu bersabar sekaligus berusaha dengan bersungguh-sungguh dan buktikan kepada ibu dan adik-adiknya supaya dia boleh membuka mata ibunya bahawa dia seorang anak yang boleh tanggung kehidupan ibunya. Akhirnya, kini Suraya telah bekerja di sebuah pejabat perbankan yang diimpikan. Ini adalah sahaja. Terima kasih.